Bertemu kembali dalam program Fokus minggu depan dan untuk minggu akan datang, tumpuan tentunya masih lagi terarah kepada perkembangan politik semasa dengan setiap parti masing-masing membuat persiapan menjelang pilihan raya umum atau PRU 15 dan antaranya termasuk Gabungan Perikatan Nasional PN yang dijangka mengadakan mesyuarat minggu depan antara lain berkaitan penggunaan logo PAS melibatkan negeri di bawah pimpinannya iaitu di Kelantan, Terengganu dan Kedah. Ini selepas pengerusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata perkara itu antara yang dibincangkan oleh Majlis Tertinggi PN sebagai salah satu strategi menghadapi PRU 15 akan datang. Itu yang dikatakan beliau ketika menghadiri Majlis Perasmian Muktamar Tahunan PAS ke-68 di Kompleks PAS Kedah hari ini. Jadi bagaimana kerjasama politik ini akan dibincangkan pada mesyuarat minggu depan dan apa yang dijangka menjadi tumpuan pada mesyuarat PN ini. Sudah bersedia untuk mengulas lebih lanjut mengenai dengan kerjasama politik dan isu penggunaan logo ini. Sudah bersedia bersama saya ketika ini Dr. Muhammad Taufik Yaakob, penganalisis politik. Terima kasih Dr. Taufik sudi bersama saya dalam Fokus minggu depan. Terutamanya kita nak lihat kepada Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur semalam. Beliau menegaskan penyokong parti itu termasuklah akar umbinya. Katanya alergik dengan logo PN ini yang mempunyai warna biru seakan-akan Barisan Nasional dan ini menjurus kepada kenyataan Muhyiddin Yassin hari ini dan juga perbincangan pada Muktamar PAS melibatkan kerjasama politik dan isu penggunaan logo dalam Perikatan Nasional ini. Apa pandangan Dr. Taufik? Baik, terima kasih Naila. Saya berpandangan bahawa logo Perikatan Nasional ini tidak marketable dan ini merupakan satu jenama politik palsu yang dicuri daripada Barisan Nasional bagi menyaingi Barisan Nasional khususnya dalam PRU 15 yang akan datang. Sudah pastinya kita lihat dalam membentuk logo itu perlulah berbentuk menyeluruh. Misalnya dipahami dengan mudah oleh masyarakat di kawasan pedalaman kerana di Malaysia hari ini kita masih lagi ada mereka yang tidak pandai membaca dan mereka yang hanya mengenal parti politik berdasarkan logo yang berbentuk simbol semata-mata. Maka saya lihat yang paling penting iaitu bagaimana untuk mencari alternatif kepada logo sedia ada supaya rakyat pengundi tidak terkeliru dengan apa yang diketengahkan oleh Perikatan Nasional. Dan yang pasti bagi saya yang paling mudah iaitu bagaimana untuk kita dengan sekadar segera mencari alternatif. Sudah pasti logo PAS sudah dikenali menyeluruh oleh rakyat dan pengundi-pengundi dan di kawasan-kawasan tertentu saya yakin sebenarnya logo PAS lebih dikenali oleh pengundi berbanding dengan logo Perikatan Nasional. Dan dalam konteks kerjasama politik PAS Perikatan Nasional bersama dengan Bersatu dalam Perikatan Nasional, saya lihat sebenarnya hubungan dan kerjasama antara parti-parti politik dalam Perikatan Nasional itu sebenarnya tidak begitu kukuh, apatah lagi dalam membentuk komponen kerjasama politik tidak sesuai serta tidak lengkap. Seperti mana dalam Barisan Nasional ada parti daripada wakil masyarakat India, Cina, Melayu dan Bumiputera daripada Sabah Sarawak. Ini sebenarnya menggambarkan bahawa kerjasama yang menyeluruh dan diterima oleh rakyat Malaysia berbanding dengan kerjasama palsu yang diwujudkan dalam Perikatan Nasional. Itu yang mungkin Dr. Taufik melihat kepada kerjasama politik ketika ini, tetapi kalau kita nak lihat kenyataan Presiden PAS sendiri Tan Sri Abdul Hadi Awang baru saja hari ini mendakwa rundingan antara UMNO dan PAS ketika ini masih lagi berjalan dan juga melibatkan pimpinan kedua-dua parti sehinggalah ke peringkat akar umbi. Tetapi tentunya ini sedikit berbeza dengan apa yang Dr. Taufik katakan tadi, tapi apa mungkin boleh Dr. Taufik katakan mengenai dengan kerjasama politik itu dan usaha yang masih lagi digerakkan ketika ini menuju ke arah PRU 15? Dalam sebuah parti mestilah membentuk kerjasama daripada peringkat atasan hinggalah peringkat akar umbi. Kalau sekadar hanya memilih pemimpin-pemimpin tertentu untuk bekerjasama dan tidak melibatkan presiden seperti yang dikatakan oleh Presiden PAS, bagi saya itu bukan kerjasama politik. Itu hanya sekadar untuk memuaskan hati kawan-kawan daripada UMNO yang bersama dengan PAS untuk membentuk kerajaan persekutuan. Bagi saya, Presiden PAS tidak ada pendirian yang tetap dan berubah-ubah berdasarkan kepada pandangan bukan sahaja daripada pemimpin-pemimpin PAS di peringkat persekutuan dan peringkat negeri, tetapi hanya selektif dalam menjalankan kerjasama dengan pemimpin UMNO. Betul. Mereka menolak Presiden UMNO dalam membentuk kerjasama politik. Tetapi adakah
Presiden PAS memahami bahawa Presiden UMNO itu dipilih ataupun mendapat mandat daripada perwakilan semasa pemilihan parti. Jadi bagaimanakah pemahaman Presiden PAS tentang kedudukan Presiden UMNO dan mandat yang diberikan oleh ahli-ahli parti UMNO kepada Presiden serta Timbalan Presiden serta pemimpin-pemimpin lain di peringkat MKT. Jadi saya lihat dengan tidak faham tentang struktur politik UMNO itu sendiri selektif. Saya memahami bahawa mereka tidak mahu bekerjasama dengan kluster mahkamah dalam UMNO. Tetapi dalam konteks memerangi ataupun ingin menyaingi Pakatan Harapan, ketika ini kerjasama politik perlu melibatkan parti-parti politik Melayu bagi memastikan bahawa sokongan serta apa sahaja pengaruh daripada orang Melayu itu dapat dikumpulkan dalam sebuah gabungan parti politik. Dan dalam konteks hari ini kita lihat ada perpecahan yang begitu meluas dalam kalangan parti-parti politik Melayu. Misalnya kita ada Perikatan Nasional, ada PAS dan Bersatu, ada BN, UMNO merupakan parti dominan dalam BN. Kemudiannya kita lihat dalam PH itu sendiri ada Amanah. Jadi orang Melayu ini tercari-cari dan berpecah belah kepada parti-parti politik. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh pemimpin-pemimpin parti politik Melayu yang hanya memikirkan tentang matlamat politik, kepentingan peribadi mereka berbanding dengan kepentingan rakyat. Okey, Dr. Taufik, saya nak berbalik kepada mesyuarat PN yang kita jangkakan pada minggu depan. Apa yang Dr. Taufik jangka akan menjadi tumpuan dan apa yang Dr. Taufik berpandangan patut menjadi tumpuan bagi PN minggu depan? Sudah pastinya dalam pemilihan logo parti untuk bertanding dalam PIU 15, itu yang pertama. Kerana masa sudah singkat, tidak cukup masa untuk pada Perikatan Nasional menentukan logo mana yang akan dipakai oleh gabungan tersebut. Kerana selepas penentuan logo, mestilah membuat promosi kepada seluruh rakyat dan pengundi, kerana ini juga memerlukan tempoh yang panjang untuk memperkenalkan logo, sama ada logo sedia ada ataupun logo baru yang ingin digunakan oleh Perikatan Nasional dalam PIU 15. Itu yang pertama. Yang kedua, mestilah dengan kadar segera memutuskan siapakah calon-calon dan siapakah parti-parti politik yang mampu mereka bersama-sama membentuk kerjasama politik baru bagi menyaingi Pakatan Harapan dalam PIU 15. Kerana musuh utama BN dan PN ialah Pakatan Harapan, bukannya sama ada BN ataupun PN itu sendiri. Jadi melihat kepada situasi yang mana Dr. Taufik gambarkan berlaku perpecahan antara parti-parti politik Melayu ini yang Dr. Taufik katakan, bagaimana agaknya Dr. Taufik nak katakan atau gambarkan tahap persiapan parti-parti menuju ke PRU 15 masih lagi dalam keadaan yang agak kecoh, tak siap sedia lagi, atau ada persiapan yang boleh dilihat bagi parti-parti tertentu? Bagi saya, parti-parti politik Melayu ini masih lagi belum bersedia. Mereka teragak-agak untuk bekerjasama antara satu sama lain kerana mereka khawatir kerjasama itu tidak akan memberikan satu hasil yang baik kepada keputusan PIU 15 yang akan datang. Dan sudah pastinya PAS itu sendiri perlu jelas bahawa dengan keputusan PRN Negeri Melaka, Johor itu perlu jadikan contoh dan pengajaran besar kepada parti tersebut supaya mereka tidak mendapat hasil yang sama, kalah teruk serta tidak mendapat satu keputusan yang memihak kepada parti tersebut, yang baik kepada parti tersebut dalam PIU 15 yang akan datang. Kerana kita lihat sebenarnya PAS sedar, tapi mereka masih lagi terhutang budi kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin dan terus bekerjasama dengan teguh dengan Bersatu dalam komponen Perikatan Nasional. Jadi bagi saya ini perlu difikirkan semulalah oleh PAS. Kerana Bersatu sudah tidak ada kuasa yang dominan serta besar dalam kerajaan persekutuan. Ini sangat penting kerana merupakan sumber kepada jentera dan kekuatan bagi berhadapan dengan PIU 15 yang akan datang. Baik, banyak lagi yang kita nak bincangkan mengenai dengan persiapan parti-parti politik menuju ke PRU 15. Tapi itu sahaja masa yang kita ada. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Taufik Yaakob, penganalisis politik, mengulas mengenai perkembangan politik semasa terutamanya menjelang mesyuarat Perikatan Nasional minggu depan yang seperti Dr. Taufik katakan antara lain dijangka akan mengetengahkan beberapa isu berhubung dengan persiapan menuju ke PRU 15, antaranya membabitkan penggunaan logo. Dan itu perkongsian untuk Fokus minggu depan jam ini. Bersama saya, Naila Huda. Kita jumpa lagi. Salam hormat.